Semua, kita teruskan pelajaran kita untuk subtopik yang terakhir dalam bab 9 iaitu menyelesaikan masalah melibatkan gabungan bentuk segitiga dan juga sisi 4. So, cikgu akan rujuk kepada soalan mahir diri 9.3. Kita lihat soalan nombor 3. Apa bentuk yang ada? Baca dulu soalan. Apa yang soalan cakap? Dalam soalan kata PQRS adalah segi empat tepat. So, basicnya kita ada bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat, setiap sudut dia adalah 90 darjah. Kemudian kita tengok apa yang soalan nak cari. Soalan nak cari nilai X dan Y. So, kita lihat di mana X dan Y berada. X berada di dalam bentuk sisi 4. Sebenarnya ini ada sisi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. So, X adalah sudut pendalaman di situ. Y adalah sudut pendalaman di dalam segitiga. Mana yang kita boleh cari dulu? Kalau kita nak buat Y sudut pendalaman segitiga kan? Kalau kita nak cari nilai Y, kita mesti tahu dulu dua nilai yang lain, dua sudut yang lain. Tapi sekarang sudut di sini tak tahu. Ni tak tahu kan? Ada sudut 90 je. So, kita tak boleh cari Y dulu. Kita kena cari X dulu. Sebab X ni dia bersebelahan dengan sudut yang tak tahu ni. So, nanti kita boleh dapatkan sudut yang tak tahu ni berapa bila kita tahu nilai X. X dia berada dalam sudut pendalaman bagi sisi 4. So, sisi 4 dia mesti pastikan ada 4 sudut lah yang kamu nak tambah. Kalau kita nak gunakan sudut pendalaman, hasil tambah sudut pendalaman dalam sisi 4 yang 360 ni. Dia mesti ada 4 sudut. So, kita ada sudut 80, sudut 90, kan? 80, 90 dan juga 26, termasuk juga X. So, nilai yang lain kita dah tahu, nilai X kita tak tahu. So, kita boleh dapatkan nilai X tu. Tambahkan dulu mana sudut yang ada. 80 tambah 90 tambah 26. So, kita dapat 196. So dapatlah, kita boleh dapatkan X. 360 akan tolak dengan 196. Jadi nilai X adalah 164. Settle untuk X. Kita tengok X dia bersebelahan dengan sudut yang tak tahu ni. So, kita boleh dapatkan sudut yang tak tahu ni berapa. Macam mana nak dapat yang ni? Dia bersebelahan dengan 164 kan, sini 194. So, nak dapat yang tak tahu ni, kena tolak 180, tolak 164. Sebab dia sudut bersebelahan. So, akan dapat 16. So sudut di situ adalah 16. Seterusnya. Bolehlah kita dapatkan Y. So, Y adalah hasil tambah sudut pendalaman bagi suatu segitiga. Adalah 180. Tambah 16 adalah 106. So, tolakkan 180 dengan 106 akan dapat nilai Y. Dapat 74. So di sini kita menggunakan sudut pendalaman bagi sisi 4 yang 360 ni, dan juga sudut pendalaman bagi segi 3 seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Daripada soalan kata PQRT adalah rhombus. PQRT rhombus. So bila rhombus semua sisi dia adalah sama. Cari X dan Y. So, kita lihat di mana X dan Y berada. X berada dalam segitiga. Kalau nak cari X tak boleh sebab hanya satu sudut je yang kita tahu. So, tak boleh nak selesaikan dulu. Kita kena tahu dulu sudut di sini berapa. Baru kita boleh dapatkan X. Untuk Y berada pada rhombus. Bentuk besar dia rhombus, tapi Y sebenarnya juga berada pada segitiga yang kecil ni.
Okey, untuk rhombus, sudut yang bertentangan adalah sama dan ini dia bagi garis perpenjuru kan. Okey, garis perpenjuru itu membagi dua sama sudut dia. Jadi kalau sini 24, sini pun 24 juga. Okey, so sini pun 24 juga. So bila bertentangan, nilainya pun sama. So sini sama Sini pun 24, sini pun 24. Okey. So kita tengok segitiga yang kecil di mana Y berada ni, kat sini perpenjuru dia bila bersilang dia akan berserejang. So di sini 90 darjah. Jadi segitiga yang kecil tu kita dah tahu dah sudut pendalaman dia. Dia ada 90, dia ada 24 dan juga dia ada Y. So hasil tambah dia ada 180. Ni segitiga yang kecil ni yang di mana Y tu berada. Okey, so tambahkan 114 tambah Y 180. Jadi nilai Y adalah 180 akan tolak dengan 114. So nilai Y ialah 66. So dapat nilai Y. Okey, apa kaitannya nilai Y dengan nak dapatkan X? So Y ni dia bertentangan. Dia bertentangan ataupun kalau kita tengok yang bentuk segitiga ni, segitiga RQT, dia adalah segitiga sama kaki sebab sisi rhombus ni panjang dia sama. So kat sini pun sudut pada kaki dia sama kan? Sini Y, sini pun Y juga. So Y kita adalah 114. Jadi sudut yang tak tahu tadi dia bersebelahan dengan Y di atas garis SB. Kan? Dia bersebelahan. So kita boleh dapatkan yang tak tahu ni. Tak tahu ni kita boleh tolakkan dengan 180 dengan sudut sebelah dia. So kita akan dapat 66. Okey, so bila dah tahu dua sudut yang lain, bolehlah kita dapatkan X menggunakan hasil tambah sudut-sudut di dalam segi 3 iaitu 180. Sorry, cikgu salah tambah. 32 tambah 66, 98. So X akan kita tolakkan 180 dengan 98. Okey, dapatlah nilai X 82. So X pentingnya kita kenal pasti sudut yang kita nak cari tu dia dalam bentuk apa supaya kita boleh gunakan sama ada kalau dia sudut tu kat dalam bentuk tu, maka kita akan gunakan sudut pendalaman. Bergantung kepada bentuk apa dia berada. Okey.